Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan kan. Hai semua, apa kabar? Hai. Hai. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita buat lain dari yang lain sempena bulan Ramadan. Kita buat ulang kaji Ramadan minggu yang pertama untuk subjek matematik sekolah rendah bersama dengan Cikgu Putra dan rakan-rakan yang lain. Okey, yang pertama sekali di konti kita hari ini kita ada Cikgu Pung. Hai. Hai. Nama saya Cikgu Pung. Hai. Hai semua. Dia tak buat intonasi dia seperti selalu kan. Seterusnya Cikgu Yohanisa. Hai semua. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua puasa. Okey. Saya nak tanya apa khabar kerusi Cikgu Yanisa tu? Okey. Oh, dia tidak khabar baik. Nampaknya terus itu mungkin ikut berpuasa. Baiklah semua, selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Baiklah, kali ini kita lain dari yang lain kelas kita ni sebab kita buat secara sesi rakaman. Jadi untuk itu tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Putra. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum adik-adik. Terima kasih sangat-sangat cikgu ucapkan kepada rakan-rakan cikgu yang sudi membantu cikgu pada petang ni. Walaupun secara sesi rakaman, kami buat seolah-olah macam kelas biasa, iaitu cikgu sangat berterima kasih pada moderator kita petang ni, Cikgu LK. Asal tiba-tiba formal tak pernah formal kan? Terima kasih. Sama-sama. Okey. Dan rakan-rakan cikgu Pung ada dan Cikgu Yohanisa kan. So kita orang memang tak pernah formal pun. Okey, apa pun adik, cikgu sangat berterima kasih juga pada adik-adik semua sebab sudi jawab set soalan cikgu. Walaupun cikgu bagi agak lambat, tapi you guys tetap ada sambutan, alhamdulillah. So tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tengok set soalan yang sudah adik-adik jawab. Jom kita review. Soalan pun dalam sehari saja tu. Yes. Baru Okey. semalam Soalan kan. Yes, betul. Soalan tu adik-adik akan dapat tengok hanya di cikguputra.com ataupun www.cikguputra.com. Okey. Ilmu untuk dikongsi bukan disimpan di peti besi. Promo sikit. Alhamdulillah, cikgu punya website ni dah ada 555 orang kunjungan. Tiba-tiba kan belanja. So adik-adik cari kat sini. Kan ada jom semak keputusan ulang kaji Ramadan minggu 1 matematik seperti di bawah. So kalau adik nak jawab lagi, ada cikgu bagikan link dekat situ. Copy paste dekat browser dan jawab sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi pun boleh jawab. Lepas tu tonton pembincangan soalan ini di pautan YouTube sekarang yang adik tengah tengok. Kan kalau nak tengok berulang kali, tekan dekat bawah. Okey, kemudian ulang kaji kan. Ulang kaji. So jangan sampai kena keji Okey, ulang kaji. Okey, terima kasih. Okay, kalau kita tengok pada dapatan ataupun keputusan adik-adik ni, alamak, tiba-tiba nampak pula ni 1, 2, 3, 4 kat tepi tu, nampak tak siapa tu? Cikgu Putra, Cikgu Pung, Cikgu Yanisa dan Cikgu LK. Okay. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. So jangan lupa subscribe cikgu-cikgu 4 orang tu, Cikgu Putra, Cikgu LK, Cikgu Pung dan Cikgu Yohanisa. Okay. Baik. So kalau adik-adik tengok ni, terima kasih adik Soteswari, Nurul Akila binti On dan ramai saya nak adik-adik minta ni dah tolong jawab. saya nak minta tolong. Kecilnya, kecil tak nampak. Oh, kecil. So saya jangan minta tolong secara live ni boleh tak? Okey. Baik, kita cuba besarkan. Okey, sesungguhnya biasalah rakan-rakan di konti ni tak pernah tak menyusahkan Okey.
Okey, baik. Tak dah betul. Baru nampak Okey. terang Baru jelas nampak nyata. Okey. So ramai yang telah jawab soalan cikgu ni, alhamdulillah. So kita ada adik Sotes, adik Akila, cik macam tu kan. Adik-adik Akila. Firhan, Nur Badriyah. Kalau adik-adik dah ramai lagi yang dah jawab dan nampak macam adik Nurul Izzati dah jawab sampai 2 kali kan. So ini namanya ulang kaji. Adik-adik boleh jawab banyak kali seberapa banyak yang adik-adik mahukan, tetapi adik-adik kena ingat apakah coding warna yang cikgu letak kat sini. Yang pertama kita ada warna merah. Warna merah tu untuk markah yang di bawah 40 markah. Maksudnya gagal lah. Apapun gagal dalam ulang kaji, okey. So adik-adik boleh buat sekali lagi, berkali-kali lagi sampai adik-adik lulus. Okey. Warna yang kedua ialah warna kuning. Warna kuning tu maksudnya adik-adik dah lulus tapi belum cemerlang, kan? Sebab tu cikgu telah wujudkan warna yang ketiga iaitu warna hijau. Hijau tu maksudnya ini yang cikgu nak iaitu 100%. Kerana soalan cikgu tak banyak. Cuma kita ada dalam lebih kurang 20 soalan. Alhamdulillah ramai. Kalau kita tengok kategori umur murid-murid yang jawab ni ada tahun 6, tahun 5, tahun 4. Okey, yang lain-lain tu pula kategori dia tahun 1, tahun 2, tahun 3. So memang hebat adik Adiana Humaira binti Damri, Syafiqah Nadia, lain-lain ada sekolah menengah tu. Ada sekolah menengah? Sebab ada SMK dia menengah. lain-lain sebab dia SMK. Oh ya, betul. Nurul Lain-lain ni Gana. SMK pun jawab. Nampak tak soalan cikgu? Walaupun SMK jawab belum tentu dapat 100% kan. Jadi adik-adik yang SK dapat 100% tu hebatlah. Kan? Okay, tapi sebab tak apa. mereka baru belajar kan. Yes. Sebab tu matematik ni kena sentiasa belajar. Bila kita lama tinggal matematik, itulah kita akan buat kesalahan-kesalahan tu. Okey, baik. Seterusnya, jom kita tengok sedikit analisa tentang soalan tu. Cikgu dah sediakan analisa. Ni latar belakang yang cikgu buat. Tengok soalan yang pertama adik-adik. Soalan pertama semua orang betul. Semua orang betul, tak ada yang salah Okey, soalan yang kedua. Yang ni nak minta tolong lah. Kan? Alamak. Kasih teropong boleh. sikit. Besarkan. Betul loh korang ni. Okey. Okey. Adik-adik nampak tak? Tak nampak lagi? Baru jelas. Type di komen. Okey, baik. So, ini soalan yang pertama. Soalan pertama memang semua betul. Soalan kedua dah ada mula salah Yang kedua dah mula salah. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Tak keluar ni kenapa? Okey. Sebab dia besar sangat. Ni soalan ketiga. Okey, dah ada salah. Soalan keempat dah ada yang salah. Soalan 5 pun ada seorang salah. Soalan ke-6 semua betul. Senang sangat ke? Kan? Okey, soalan ke-7. So banyaklah Kalau kita tengok soalan ni, boleh kata kebanyakan soalan ni cikgu perlu buat ulang kaji dengan adik-adik. Cikgu perlu explain satu-satu lah. So kesimpulannya hari ni, jom kita sama-sama teruskan dengan ulang kaji kita pada petang ini. Okey, jom. Okey, adik-adik nampak tak paparan di skrin sekarang ni? Soalan yang pertama yang adik jawab. Soalan yang pertama, macam mana kita nak baca nombor? 40. Alamak, lupa. Pen tak ada nyala. Okey. Jangan sabar. Ramadan tiba, Ramadan. Malam tiba. Terima kasih. Okey, so 47,000. Alamak. Okey. 7,200, alamak bergerak, 215 dalam angka ialah, so kita tengok bila dia sebut 47 ni kat depan ni, dia sebut 47 ni kan, alamak. 47 ni kan, maksudnya yang ini salah, yang ini salah kan, yang ada adalah B ataupun A. So kita tengok nombor belakang adalah 215 maksudnya adalah A. Okey, jadi jelas nombor satu mesti jawapan dia ialah A. Okey, senang Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, 10,000. Ini yang ramai yang buat salah tadi. Kenapa ramai yang buat salah? Sebab dia terkeliru dengan benda ni. Ramai yang terkeliru dengan yang ini Kalau adik tengok ni, terkeliru dengan perkataan puluh. Nampak tak puluh? 30 puluh. Biasanya adik-adik akan tulis 30. Sepatutnya adalah 10,000. Dia macam ni. 10,000. Okey. Tambah dengan 30 Sebenarnya 30 adalah 300. Kan, nampak tak? 30 tu 300. Yes, 30. So adik cari yang mana yang sama dengan yang cikgu tulis ni. So adakah ia D salah? Adakah ia C salah? Adakah ia B pun salah? So jawapan yang tepat adalah A.
Sebab tu ada yang salah tadi. Sebab dekat sini biasanya akan buat mula-mula buat salah 30-10. Okey? Seterusnya macam makan macam tengah makan. Kan. Rajah menunjukkan dekat nombor dekat nombor 300856. Okey. Kelakar you guys. Okey, bina 6 digit daripada nombor 6 digit, daripada kad-kad tersebut supaya menjadi nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil. Macam mana nak bina? 3 depan. Bila membina nombor, betul Cik Nisa. Paling kecil mesti mulakan dengan nombor yang paling kecil. Siapa nak cuba? Mulakan dengan sifar kan? Saya cuba. Oh yes. Ibu Pung silakan. Tapi kan. Jawapan C. Jawapan C. Ayo. Oh, jawapan C Sebab- Okey. Betul. Ya, Cikgu okey. Betul ya? Tak ada kalau sudah ada pilihan jawapan, kita terus lihat dalam pilihan jawapan mana satu nilai yang paling kecil kan? Tidak perlu kita Betul. susun lagi. Betul. Cikgu LK tu betul. Tapi betul. hati-hati adik-adik sebab memang kena tulis balik sebab dalam matematik kadang-kadang pilihan jawapan tu memang nombor paling kecil tapi nombor yang dia gunakan tu tak ada pun dalam kad yang diberikan. Kadang-kadang. Sebab tu untuk langkah berhati-hati kita tulis sekali lagi juga. Kan? Nampak tak? Helah bela diri guys. Okey. So kita terus kosong sifar tak boleh berada di depan nombor. Jadi kita letakkan nombor yang kedua kecil iaitu nombor 3. Kan belakang dia kita hiaskan dengan hias kan. Sifar, kemudian 5, 6, 8. Nampak So jawapan yang paling tepat adalah C. Tahniah Cikgu Pung. Betul. Walaupun dalam tanah tapi otak dia ada atas tanah. Lain macam. Okey, yang ini cikgu selalu ajar dalam kelas kan macam mana nak bundarkan. Bila kita nak membundar, kita kena keluarkan nombor. Contohnya 34,869. Bila dia minta kepada ribu yang terdekat. Ribu yang terdekat dekat mana Cikgu Akil? Ribu. Nombor apa ribu? 4. Nombor 4 bagus. Bila nombor 4 apa yang kita kena buat? Bila nak bundar, kita kena lihat pada nombor yang di belakang. Adakah nombor di belakang tu maksud nombor kaya ataupun nombor miskin? Tapi cikgu tak guna dalam miskin kaya lah. Cikgu guna nombor yang besar atau nombor yang kecil lah. So 8 kan belakang kan? Itu nombor besar. Nombor besar. Terima kasih cikgu Akil. Nombor besar. Jadi kita perlu tambah 1 di nombor 4. Kan? Jadi menjadikan nombor dia ada 3, 5, sifar. Okay, soalan dia, kenapa 4 jadi 5? Sebab tambah 1. Kenapa 8, 6, 9 jadi sifar? Sebab ianya kita tak nak lah. Kita nak sampai 1000 je kan? Kita nak sampai 1000 sahaja. So tak payah nombor lain. Kan? So jawapan dia adalah B. 35,000. 35,000. Jelas? Alhamdulillah. Okay. Yang ini pula, kita mencari nombor yang tertinggal dalam cerakinan. Ini bentuk cerakinan nombor. Cerakinan nombor ni tadi nombor 5 ramai. Semua betul kan? Tak ada yang salah. Jadi cikgu terus bagi jawapan lah. Boleh? Okay. Boleh. Okay, nampak tak? 8 kita ada nilai kat sini. Okay, dah ada. So 60 kita dah ada kat sini. Alamak. Kita dah ada. So 4 kita dah ada. So kita pangkah je kat sini. 4 dah ada. Oh, pangkah-pangkah macam tu saja. Pangkah-pangkah. Yang tinggal adalah 7. Tengok 7 tu nilai apa? 7,000. So jawapan dia adalah D. Alhamdulillah anak-anak, adik-adik semua betul soalan ni tadi. Okey, tadilah betul. Alhamdulillah. Okay, so nombor 6. Nombor 6 pula adik-adik. Rajah menunjukkan harga sebuah beg tangan. Yang ini Cikgu LK suka kot. Ataupun Cikgu Yanisa suka handbag. Tapi Cikgu LK, Cikgu Yanisa nak pakai kot handbag yang harga macam ni. Apa ni daun kelas dia kata. Betul lah. Kan? Tiba-tiba jadi buah durian. Okey, baik. Antara cerakinan berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan harga beg tangan itu? Harga beg tangan itu mana? Harga dia RM69.70. Adakah ini maksudnya RM59.07? Kan? B? RM59.70. Jangan lupa adik-adik salah cikgu tulis ni kena tulis RM ataupun kan? Rajin mari. Okey, so yang ini adalah 69.
RM7. 07. 07. 7 Sifar sen. 7. Okey, yang ini pula RM 69, 69. 70 sen. 70 sen. 70 sen. Jadi betul. So D. jawapannya adalah D. Yes. Dadu. Terima kasih Cikgu Pung. Hmm. Dia jawab cepat-cepat adik Cikgu Pung. Dia jawab cepat-cepat supaya Cikgu Elki tak sempat jawab. Okey. Saya dah jawab tadi awal. Oh, ya ke? Okey. Diorang tengah bergaduh sekarang ni. Siapa nak jawab dulu Okey, baik. Bukan bergaduh, bertanding. Bertanding, Ini bertanding. Sorry, bertanding Okey. So, adik-adik tengok untuk yang nombor 7, soalan ini perlu kita selesaikan. Ini namanya ayat matematik kan. So, kita perlu selesaikan dalam bentuk lazim. Bentuk lazim. Bentuk lazim iaitu operasi ni tak sama. Jadi, kita kena selesaikan satu persatu. Yang pertama, 85,796 tambah dengan 2,031. Kita tambahkan saja kat sini. So kita akan dapat sini 7, sini 12. 11. Naik satu kan. So kita akan dapat 8 kat sini. Lepas tu kita akan dapat 7. Lepas tu ini kita akan dapat 8. 8. Adakah dah siap? Belum siap lagi guys. So kita perlu buat tolak yang belakang belum lagi. So tolak dengan 413. Okey, so kita tolakkan, kita akan dapat sini 4. 2 tolak 1 berapa Cikgu Yanisa? 1. Oh, susah. Soalan tu susah, dia fikir lama Dia fikir lama. Macam tak percaya. Dia tak percaya kan? Okey. Dapatlah kita bagi soalan susah ni pada Cikgu Elki lah. Dia mampu jawab 8 tolak 4. Dia tak mampu jawab, fikir lama juga. 8 tolak 4 fikir lama. 4 Okey, Cikgu Pung. 7 tolak sifar apa? 7 tolak sifar. 7 tolak sifar. 7. Cikgu Pung jawab 2 soalan Dua soalan Ini pun 8 Cikgu Pung betul. Okey. Ya. So, jawapan dia adalah 87,414. So, mana jawapan dia? Jawapan dia adalah B. Bangau kan. Kenapa engkau bangau? Dah memang namanya bangau. Yalah kan. Okey, so nombor 8. Nombor 8 ini adalah ayat matematik juga. Jadi kita mesti melakukan operasi terbalik. Yang ini kita imply apa yang cikgu ajar sebelum ni, iaitu bila kita nak buat terbalik daripada darab, iaitu bahagi kan. Jadi kita tuliskan dia dululah 144,672. Nak bahagi dengan berapa guys? Kita bahagi dengan 24. Sekarang ni cikgu yakin, cikgu yakin pun tak ingat sifir 24 kan? Tak ingat kan? Ya, CV kahwin lah. Tapi yes, laju CV kahwin. Cikgu yakin nak kahwin, nak CV kahwin ke? Okey baik. So CV kahwin, kita kahwinkan CV 2 dengan CV 4. So kita buat CV 2 dulu guys. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cikgu tak suka buat CV panjang-panjang. Cikgu buat CV pendek je. Lepas tu 4, CV 4 pula 4, 8 lagi? Tak ingat ke korang? 12. Lepas tu 16, 20, 24. Adik-adik untuk CV kita tak perlu gunakan kalkulator Okey, baik. Kemudian 24. Okey, yang ini kita jadikan dia sebagai 48. Yang ini kita jadikan dia sebagai 72. Ni kenapa dah tak bukan? Ini jadi 96. Ini jadi 12 sifar. 120. Ini Cikgu Pung? 144. Cikgu Elki kahwin berapa? 144. Oh, Cikgu Elki jawab tapi perlahan. Dia mungkin kurang keyakinan dia. Jangan risau. Kita tingkatkan keyakinan Cikgu Elki Okey, so kita tengok yang pertama. Nombor 1 ada tak? Nombor 4 tak ada. 14 ada tak? Tak ada. 144 ada tak? Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil sini. 6 atas. So kita kat bawah kita tulis 1, 4, 4. Kita tolak. Kita habis. Ini. So turun next number adalah 6. Tak ada kawan. Naik sifar. Turun lagi 7. Tak ada lagi nombor. Ada nombor 67? Ada. Ada. 2. Cikgu Yanisa jangan nak macam-macam. Okey. Buka mata walaupun puasa Puasa ni Cikgu Yanisa. Okey baik. Sini 5, ini kita ambil 9 9 Cikgu Pung betul. Okey, ni dapat 1. Cikgu Elki tengok saya punya matematik kadang-kadang salah. Betul? Betul tak? Turun lagi 2. Betul kan? Turun lagi 2 kan? So sekarang adik-adik tengok. Sifir tak cukup.
sifir tak cukup, nombor tak cukup. So kita sambung sifir 2. Lepas 10, 12 kita letak 14, 16. Yang ini 24, 20, 8 lagi 32. Pandai Cikgu Yanisa. Okey, jadi kita tengok bila kita kahwin cuba bagi Cikgu Elke kahwin dulu kejap. 168. Ui, hebat 168. Kahwin sekali lagi? 192. Ui, pandai kahwin Cikgu Elke pandai kahwin. Jadi 192. 192 ni sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, very good. 8. Penat je bilang. 192 habis. Jadi jawapan dia ada 602, 8 iaitu C. Oh cendol. Cendol. Wow. Okey. Ada lagu lain guys. Okey, nombor 9, kebanyakan adik-adik salah jawab. Kenapa kebanyakan adik-adik salah jawab? Sebab nombor 9 adalah operasi bergabung. Bila operasi bergabung, adik-adik kena tengok operasi yang besar. Kebanyakan diorang ni dia buat yang tambah dulu depan. So dah salah. Betul. Sedangkan belakang ni ada yang besar kat belakang ni, iaitu bahagi. So kita bahagikan dulu RM RM37.50 dibahagi dengan kasih sayang. Tak, dibahagi dengan 6. Okey. RM kita naikkan terus RM ke atas. Dah dengar kata kiraan di kupung. Okey. So kita ambil 6.36. 36. Okey, dapat 1 kan. Cikgu Pung nak kira 15. Berapa Cikgu Pung? Kita ambil 2 kan. Saya kira. Oh, tengah kira. Ke tengah tekan kalkulator? Jangan. Tak baik tipu. Sifa, ini naik 5. So kita dapat 30. So habis. Kan? So titik RM6.25. Barulah kita tambahkan dengan RM. RM56.10 tambah dengan RM RM6.25. Tambah. Sekali soalan salah kan? Malu je cikgu. Okey, 35 sen. Yang ini 12 naik 1, sini kita dapat 6. So jawapan dia adalah RM RM62.35. Oi, pandai Cikgu Pung. Terima kasih Cikgu Pung. Nampak tak saya bikin macam bentuk hati tu? Okey. Macam bentuk hati D saya tu macam bentuk hati Okey, so sekarang nombor 10. Nombor 10 ni saya mohon izin untuk kecilkan supaya adik nampak keseluruhan soalan lah. Okey. Ke tak nampak, tak jelas? Alah, kesian. Oh, yang ni Boleh. kecil. Boleh. Kita buat besar tak apa. Don't worry. Raja menunjukkan sejumlah telur yang berjaya dikumpul oleh Pak Halim dalam masa 2 hari guys. 2 hari, alamak. 2 hari. 2 hari Okey, sedangkan hitung jumlah telur yang berjaya dikumpul oleh Pak Halim dalam masa 2 minggu. 2 minggu macam mana? Kan? Tapi jawapan dia bukan dalam bentuk nombor. Jawapan dia dalam bentuk papan. Ya. Susah ni kan? So kita nampak dalam masa 2 hari, Pak Halim mendapat kumpul berapa biji telur? Jom kita bilang sama-sama. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 biji telur dalam masa 2 hari. So 15 telur sama dengan Ayu. 2 hari. 2 hari. Alamak. Kan? Kalau nak 2 minggu sama dengan berapa? 2 minggu berapa hari? 14 Oh, hari. very good. 14 hari. Alamak. Asal bergegar ni? 14 hari. Sama dengan berapa telur? Berapa telur? Okey, adik-adik kena tahu 2 nak jadi 14 ni berapa? Bahagi apa darab guys? 7 Darab. Ingatkan 14 bahagi 2. 2 kan? Oh, yalah betul lah juga. Itu 14 bahagi 2 kita dapat 7. Betul pun cara situ pun sama. So dalam matematik ni ada banyak cara kan? So mana-mana yang kita dapat jawapan pun boleh. So sekarang dapat 14 kan? So darab 7. So sebelah sini pun mesti kita darab dengan 7 juga. 7. So kalau darab 7, 5 darab 7 sama dengan 35. 35. 3 naik atas. Alamak, atas sangat. 3. 105. 105 biji telur. Sekarang masalah kita ialah dalam satu papan telur ada berapa biji boleh sumbat? 30. Oi, hebat Cikgu Yansa. Macam mana kita kira? Yeah. Dia biasa beli
Betul bangkit kan? Dia baca beli telur ah. Dia baca beli telur ah. Okey, sebenarnya ada dia tengok gambar rajah ni, ini menunjukkan separuh. Separuh tu 15. Kalau satu papan, satu tray tu maksudnya 30 biji telur lah. Kan? Macam Cikgu Yanisa selalu beli tu. Jadi kalau 30 biji telur, kalau 105 biji telur, satu papan adalah 30 biji telur. Macam mana kita nak dapatkan ni? Kita bagilah 30. Jadi kita Bahagi. nak tahu bilangan papan. CV30 Cikgu LK tahu kan? Tak tahu. Tak tahu. Okey, CV30 ni sangat senang cikgu kita kawinkan CV3 dengan CV sifar 3, 6, 9. Tak tahu. 12, 15. Betul? Yuk sifar. Okey, sifar. Kan? Jadi sekarang ni nombor yang paling hampir adalah 90, betul? So kita hanya ada 3 papan. Kan? 90, so kita akan tolak kat sini, kita akan dapat 5, sini dapat 1 kan? Ayo, jawab tak bunyi. 15. Jadi Kan? jawapannya B. Jawapan dia, hebatlah. Jawapan dia adalah B, lebih daripada. Kenapa bukan C? Sebab dia 3 tapi ada lebih lagi 15 biji kan? Sebab dia 3 Kurang. betul. C Betul, kurang jelas, daripada. Yes, betul. Okay, jelas? Okay, kalau jelas kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan yang senang je adik. Cuma cikgu-cikgu di dalam konti ni saja buat susah. Baik, seterusnya kita hasil bahagi antara nilai digit 3 terbesar dalam 3 digit terbesar. Digit 3 terbesar dalam kad nombor di bawah dengan 10. 3 digit terbesar. Itu hasil bahagian tu. Apa maksud dia? Hasil bahagi Betul, antara hasil nilai digit 3 terbesar dalam nombor dia dengan 10. Nilai digit 3 yang terbesar. 30,000. Yes, betul. Cikgu Hakim memang. Ni 3 ni yang besar. 3 ni kecil. Pandainya orang ni. 30,000. 30,000. Walau pen ni pun buat pasal lah. Okey, lepas tu dibahagi dengan 10. Kali ni kita main kaedah yang seterusnya iaitu kaedah potong-potong adik-adik. Potong satu. Ni pun dalam kelas cikgu pun cikgu dah pernah guna. So adik-adik boleh tengok video sebelum ni. Okey, so jawapan dia adalah cikgu okey? C. Jawapan dah 30,000. Nampaknya cikgu Yanisa curi sulah tak jawab soalan tadi. Apa kata cikgu Yanisa jawab soalan ni? Blur terus. Sebab ini melibatkan duit. Melibatkan duit yang banyak ni. Blur terus. Kan? Sebab kita cuma dengar suara cikgu pun, cikgu Hakim, cikgu Yanisa diam je. Mungkin dia simpan kuku kan. Kita keluarkan kuku dia. So cikgu Yanisa RM 500. Alamak. Pen saya tak apa nak jadi. Sebut nama cikgu Yanisa terus tak jadi. Kenapa ya? Ya baca doa apa. Ini duit orang kaya-kaya ni. 547,000. Memanglah kaya cikgu Yanisa kan 10.4K. Wish, yang 33K lagi kaya. Oh memang lagi kaya tapi gaji dia banyak ni ke? 250,000 guys. 250,000 194 ringgit 73 sen. So kita Ni kalau pakai tambahkan saja. kalkulator ni senang ni. Boleh senang. Yang sangat. Mungkin boleh semak dia punya kira-kira dengan kalkulator Okay, ni 8. Okey, laju. Ini 15. Ini kita dapat 7. Sini dapat 12. Sini dapat 8. Sini dapat 7. Sini dapat 9. Sini dapat 7. So titik jangan dilupa. Tak lalat tu yang penting. Mahal tapi berharga. Okay. So kita tolakkan lagi dengan yang seterusnya. Sang se pul. Yuk. 188,572 60 sen. So kita tolakkan. Cikgu Yanisa cuba tolak. Cikgu Yanisa kan nak jawab soalan ni. 8. Pinjam. 15 Pinjam. tolak 6, 9. Ya ke? Betul ke 9? 9. Betul. Nanti teruskan. 4. Dah dapat jawapan. Nampak tak? Empat. Dah dapat Oh, jawapan. Ya, betul. Meja kertas 1. Kalau ada ABC nampak belakang tu dah tahu depan dia berapa Okey, ini 4. Ini berapa? Ini 7. So tak payah guna kalkulator guys, lagi laju. Tengok je belakang dah tahu jawapan Jadi 5 ni 2. Ini dapat. Ini dapat. Alamak, makin jatuh kertas ni. Tak bayar bil ke? Okey. Ni dapat 9. Sini dapat sifar.
Hai. Dapat Hai. 6. Betul kan? So jawapan dia adalah A. Okay, so masa tak mencemburi saya lagi, Alhamdulillah. So 13, Tu duit alamak. orang kaya-kaya ni. Tu yang Cikgu terperanjat. Putra memasukkan beberapa bola hoki ke dalam tahniah Cikgu Nisa, jawapan anda tepat. Cik. Bila masa dia jawab. Okey, baik. Cikgu Putra memasukkan beberapa bola hoki ke dalam sebuah kotak kosong. Kemudian, ni beberapa bola hoki. Kemudian Cikgu Hazul memasukkan 136 bola hoki lagi. Alamak. Lagi dan tiada. Nyanyi pula. Ke dalam kotak yang sama. Jumlah bola hoki yang ada dalam kotak itu adalah 213 biji. So soalan dia ayat matematik. Ni soalan apa ni? Tolak kan? Tak. Ini soalan tulis ayat matematik. Cikgu LK biasa ayat bahasa Melayu kan. Ayat tanya, ayat apa? Ayat penyata kan. Cuba buat ayat matematik hari ni. Macam mana nak buat ayat matematik ni? Jumlah tu Jumlah ni sama dengan lah. tolak dengan 136. Oh macam ni. 136 macam ni. Oh, ini yang Cikgu LK nak sebut tadi kan. Oh. Oh, Betul lah. keluar bateri status. Mungkin kita boleh tak apa. Okey, so M tambah 136 sama dengan 213. Ayat Kenapa matematik M? saja. Ayat matematik je tak kira. Beberapa. So kita tahu ada sesuatu di situ tapi tak tahu berapa bilangan dia. Sesuatu. Tambah yang ini, teruskan nyanyian anda. 136 dan 213 ni dia sebut sebagai jumlah. Jumlah ni maksudnya hasil tambah tadi lah. Jadi, so jawapan dia adalah apa Cikgu? Okay? Jawapannya A. Oh, B. D. Bukan. Dadu. Woi, kesian lah. D. Bukan. D. Cuba tengok betul-betul. Ya, namanya dodol. Ni special sikit. Okay guys. Okay, so jawapan adalah D. So nombor 14, sebuah kedai sukan menjual 10,000 100,400 bola pingpong. Pingpong. Oh, salah. Okay, pingpong piang pada tahun 2019. Bilangan jualan bola itu meningkat sebanyak 14,000 pada tahun 2020 kan. Berapakah jumlah pingpong yang dijual pada tahun 2020? Okay. Jadi pandai Cikgu Yunisa. Jom selesaikan Cikgu Yunisa. 100,400. Cikgu Hanisa mau jawab. Tambah dengan berapa Cikgu Yunisa? Sebut nombor ni. Berapa? Tak, sebut baca nombor ni. Baca nombor yang saya tulis ni. Berapa ni? 14,109. Oi, pandai baca nombor rupanya. Sebab dia masuk kelas Cikgu Putra lah. So adik-adik yang tak tahu baca nombor masuk kelas Cikgu Putra nanti ni. So ini sama dengan 9 sifar 905. ni 5. 5. Okey ni 4. Ini 1. Ini 1. 1. So jawapan dia apa Cikgu Yunisa? Si cacing. Si cacing juga. Dan Si cendol lah. Oh cendol Tengah puasa Jangan ni. puasa. Okey. Tapi dah tak puasa. Okey, 15 jadual menunjukkan bilangan buku teks tahun 3 yang diedarkan ke sekolah-sekolah di 3 buah sekolah. Okey. 3 buah daerah, sorry. 3 buah daerah. Jumlah semua buku teks yang telah diedarkan. Macam mana nak kira ni ya? Cikgu Pung, mungkin nak cuba bantu yang ni? Cikgu Pung pula. Yang susah mengapa bagi saya? Ini senang Ini yang senang-senang saja kasih you Ma. Tadi senang tak mau bagi saya. Oi, tadi nombor panjang Cikgu Yunisa jawab Ma. Dia jangan marah saya Ma. Yang satu lagi tu Cikgu LK kenapa dia tutup mulut? Okey, tak apa. Dia puasa. Dia sedang berpuasa guys. Okey, A. Tambah dengan Cikgu Pung. Apa Cikgu Pung? Kita ambil C dulu. Kalau soalan macam ni kita ambil je nombor C dulu. Sebab dia kata B ni lebih kan. Lebih daripada C kan. So kita ambil C. Hello. Ayo. Hello. 104740 tambah 65720. Cikgu kira senang je ni. Sebenarnya adik-adik kena fikir macam cikgu fikir ni. Lepas tu tambah sekali lagi. Kenapa nak tambah C lagi?
Mungkin adik-adik akan ada cara lain. Tengok Cikgu Kenapa Hakim pun tak tambah nampak 2 ke? kali? Kenapa tambah 2 kali? Terima kasih. Rakan dia konti pun nampak Kepeningan. Okey, ini mewakili A adik-adik. Ini dua-dua ini mewakili B. Ini mewakili C. Nampak tak? Cikgu Putra dia suka berfikir di luar kotak. Fikir di luar kotak. So kita tak payah buat banyak kali. Lepas tu punya operasi tambah kan. So kita tambahkan aja guys. 4、7、8、C. Oh, Sifa 8. 8 Okey, so kita 10. akan dapat Sifa 10 naik 1. Ni 3 darab 7, 21, 22. So, nampak tak senang cara kita kira? 10. So, ini 10, 18, 23. 4、Tambah pun 3、lambat ke? Okay, 11, 17. 4、 Ayo, 4. 7。 4. Maafkan pen cikgu yang tak berapa nak menyalakan. 473,200. Yeah, so jawapan dia adalah A. Wow. A Okay, Ayam so KFC. seterusnya. Dia bagi menu berbuka hari ni guys. Dia bagi menu berbuka. So soalan 16. Jadual menunjukkan bilangan penduduk yang tinggal di Kampung Pisang. Kampung Pisang. Ui, sedap juga makan pisang buka puasa Alamak. Bubur pisang. Ish. Ini orang. Bubur pisang Pisang Okey. So kanak-kanak ada lelaki dengan perempuan, dewasa pun ada lelaki dan perempuan. So kita ada kanak-kanak guys, so kita ada dewasa, both of them kita ada lelaki dan perempuan. Ada bilangan kan, adik-adik tengok ada bilangan. So kita pilih pernyataan yang manakah benar. Okay, so kita tengok jumlah penduduk Kampung Pisang kurang daripada 1630. Betul ke kurang? Kalau kita tambah, senang, adik-adik nak kira ke? Kalau cikgu malas kira. Macam mana tak kalau kita tak nak kira tapi kita tak tahu jawapan? Di sini kita guna kaedah bundar. Kalau cikgu bundarkan terus paling banyak. So yang ini 570. Ni 580. So kita ada 1150 kat sini. Macam mana cikgu Putra dapat? Cikgu Putra is Cikgu Putra, right? Okay, so ini 2 tambah ni dah 10 naik 1, 7. 7 tambah 2, 9. So kita dapat 4, 7, 9 dekat sini. So kalau kita tambahkan ini guys, so kita dapat tak? Ni. Tak apalah kita tambah betul-betul lah terus. Alang-alang. Jadi dah. Buat pelik-pelik kan. Nanti kan dapat jalan sesat kan. So kita tambah lah. 565, 58 sifar. So kita ada 268. Lepas tu kita ada satu lagi. Tak nampak. Yes, 222. Okey, maafkan tadi internet tak berapa cantik ni. Okey, tambahkan semua ni. 10, ni kita akan dapat 15. 15. 10. 12. 23. 23 macam 23. Ini 12. 12 tambah ni 22 kan? 20. 23 lah. 23 lah. 23. Oh, ini ada satu atas ni nampak tak? Ada 15. Saja je. Petang-petang. Exercise otak sikit kan. Okey, so ini 10 ada 6, ada 16. So kurang daripada ini adalah salahun. So kita salahkan dia. Jumlah orang dewasa adalah 2 kali ganda jumlah kanak-kanak. Betul ke 2 kali ganda? Kan? Nampak tak soalan ni buang masa kita? Sebab tu kalau soalan macam ni, Cikgu Putra tak suka buat daripada A. Kita akan mula daripada bawah. D. Jumlah bilangan kanak-kanak, perempuan dan lelaki dewasa ialah 823. So kita boleh nampak tengok. Kanak-kanak, perempuan dan lelaki dewasa. So dia suruh kira lelaki dewasa, kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan dengan lelaki dewasa. Nampak tak? Betul kan? So kita ambil 268 tambah 565. So kita tambahkan aja, kita akan dapat 13. So kita dapat 13 naik 1 kita dapat 8. 823. 33 susah. Salah. Salah. Salah kan? Salah. Okey, salah D. So tengok C pula. Bilangan penduduk perempuan lebih daripada penduduk lelaki. Betul tak? Perempuan lebih lagi penduduk lelaki. Betul. Yang ini perempuan menang.
Betul. Yang ini pun perempuan menang. Tak payah kira. Betul. Nampak tak? Sebenarnya jawapan sebenar tak payah kira pun. Kita dah nampak jawapan sebenar dah. C. Tak perlu kira. Matematik tak perlu kira. Hebatnya. Yes. Ini namanya penakkulan matematik. Okay. 17. Puan Nita membeli 38 kotak pen. Setiap kotak mengandungi 2,000 batang pen. Beliau mengagihkan semua pen itu kepada 9 buah sekolah. Berapakah bilangan pen yang diperolehi oleh setiap sekolah? So, kita kena tahu bilangan pen yang sebenarnya kita dapat, iaitu 36 kali dengan 2,000 batang pen, betul tak? Kali dengan 2. Cikgu Putra punya darab macam ni. Pelik Cikgu Putra punya darab. Pelik tak apa, jangan pelik sangat. Ni dapat 6 darab 2 dapat 12. Okey, 3 darab 2 7. 7. Okey, tambah je sifar lakar. So dapat 72,000 pen nak dibahagi kepada 9 buah sekolah. So kita bahagi 9. Potong-potong je. Sifir 9 potong 1 kita dapat 8. Sifar ada 3, so 8,000 buah sekolah. 8,000 buah batang pen. Kan? Nampak tak? Senang. Senang. Lagi senang sebab Cikgu Putra yang kira dan yang lain tu okey. 18 Rajah menunjukkan 2 buah kotak yang berisi dengan manik. Okey. Ada kotak X dan ada kotak Y. Berapakah bilangan manik yang perlu dikeluarkan dari kotak X dan dimasukkan ke kotak Y? Supaya kedua-dua kotak mempunyai bilangan manik yang sama. So, berapa nak kena keluarkan daripada kotak X? Nak keluar daripada kotak X. Soalan ni nak keluar daripada kotak X. So, satu kotak mesti kita tahu sama rata. Jadi, kita tambahkan dulu 1,4,4,9. Kita mesti tambah dengan 7,7,9. Saya dengar macam orang tengah bertasbih. Cikgu pun tengah bertasbih ke? 18. Saya tengah kira. Oh ya. Okey, kira. Jom. 12 naik 1. 2328. Uish. 23. Mana macam mana dapat 23? 897. Ya. 222. Saya betul Saya betul Saya betul Betul. Nampaknya orang yang tak mengira sekarang ialah Cikgu LK. Dia tak mengira pun daripada tadi. Okey. Baik, 2,228 kita nak bahagi pada 2 kotak. So bagi 2 kat sini lah. Kita tahu. So 1, sini 4. So jawapan dia 1, 1, 1, 4. Okay, so kita nak keluarkan berapa daripada kotak X supaya dapat 114. So 1449. So nak keluar berapa? Tolaklah. So ini tinggal 5. Ini tinggal 3. Ini tinggal 3. So kita kena keluarkan 335. So jawapan dia adalah B. Bangau. Bijak. Bijak betul bangau ni. Okay. Yang 19. Okay, harga sebuah basikal. Best pula sebenarnya. Sebuah basikal ialah 1,060 dan harga sebuah telefon pintar ada 3 kali ganda. 3 kali ganda guys. Kan? Harga basikal. Lisa, Ayo. Dia harga ni. Tapi bukan Lisa ni. Okey, baik. Okey, ni kawan kita nama Lisa Tas. Okey, mempunyai RM6,000. Okey, so dia membeli kedua-dua item tersebut. Hitung baki wang selepas Lisa membeli kedua-dua item tersebut. Okey, faham tak soalan? Okey, faham. 1,060 darab 3. Darab 3. Oh, cikgu fikir darab 3. Cikgu yang Nisa darab 3 juga. Cikgu Pung ada cara lain? Cikgu Pung? Bukan 3 Cikgu Pung Mek? ada cara lain? Tak ada. Salah. Kalau cikgu fikir macam darab 3, cikgu sama dengan murid-murid biasa. So hari ni cikgu yang dalam konti patutnya cikgu yang luar biasa. Iaitu kita darab 4 ni. Kenapa kena darab 4? Sebab tu kita kena membayangkan. Kita membayangkan ini basikal satu kan. Okey. Yang telefon pintar ni kan 3 kali ganda. 1, 2, 3. Ingatkan nak dapatkan harga telefon pintar dahulu. Sebab? Betul. Sebab katanya telefon pintar 3 kali ganda daripada harga basikal tu. Tapi tajuk dia nak tanya baki duit kan? Baki duit. Oh. Baki duit lepas dia beli 6,000 tu. Kedua-dua. Dia ada duit 6,000. So soalan dia tanya kita baki wang. Betul tak?
So kita nak tahu jumlah harga dua-dua barang tu lah, iaitu basikal dengan telefon pita. Kan? Jadi cikgu suka berfikir luar kotak. Cara cikgu memang pelik tapi boleh terima lah kan. Cara cikgu memang jarang orang fikir. Okey. Sebab tu cikgu putera 1 dalam sejuta. Gitu guys. So Macam pelik. sebab pelik. Okay, tak apa, pelik teruskan. sangat. Kita Okay, tengok. Ya. Saya sudah ada jawapan. Okey, Ui. kita tengok jawapan kita sama ke tidak. Okey. Jawapan RM boy. RM Dia sudah kira. 60,000. Yalah. RM. Sebab yang tak mengira sekarang cikgu RK seorang je. Weh, di bawah ni. Oh ya ke? Okey. RM ini apa? Tolong Sifar. tengok je. Ini 5, ini 9, ini terus dapat 6, ini dapat 7, Tujuh. ini dapat 1, Satu. 1760. Sayur. Saya tengok sekali lagi ya. Ayam you tengok sekali KFC lagi, juga. Tengok saya lagi. Saya open, saya cabar. I dare you all. I dare you all. Saya cabar guys. Wait lah. Wait Wait. Sebelum saya bulatkan jawapan ni. You san Sepak. sepak. I sepak you. Okay. Lalu, San. Betul mah. Sadi paling. Ding. Sadi Adakah cikgu putera yang salah? Oh my gosh. Cikgu Beza RM10 Aisyah. ni. RM10 Cikgu boleh beli roti john tu. Dekat Bazar Ramadan. Cikgu Inisa nampaknya makin tekun. Okey, teruskan cikgu LK tak mengira ke? 1760, betul lah. saya faham sudah kenapa darab 4. 1, 2, 5. Oh, faham. Kita fikir masa saya fikir. Okey, saya salah Kenapa ya. dia buka? Betul. Saya betul. Alhamdulillah. Saya. Jawapan A. Salah. Kita setuju jawapan A. Okey. Pokoknya macam kalau kami tu kena 2 kali jalan kira lah kan. Ya, Sedangkan jalan kalau kerja terus macam macam jalan kira yang korang fikir tadi tu macam kena banyak kali buat. So kertas satu ABC nak kena cepat. Dan kertas dua kalau pakai cara ni pun boleh terima. Nampak tak cikgu putera is always different from the other people. Gitu. Okay, so kalian guys. Konsep dia siapa yang nak naikkan kan memang lain. Okey, baik. Berikut adalah perbualan di antara Puan Intan dan Puan Suzy. Okey. Puan Intan kata asal Puan Intan ni gemuk sikit. Okey, tak comel. Saya telah masukkan 112 biji gula-gula sama banyak ke dalam 16 paket kecil. Dia pun kata tolong berikan 12 paket kepada murid-murid dan selebihnya kepada Puan Syai. Ini guru besar kot, Puan Suzy ni. Okey, hitung bilangan gula-gula yang diberikan kepada Puan Syai. Puan Syai ni alamak, pen tak berbekas. Okey, Puan Syai ni terima baki kan, baki. Jadi, macam mana kita nak fikir ni? 12 terus sama banyak dalam 16 paket. 1, So bagi dululah. Bagi dulu. 112. Cikgu Eki ada cara lain? Bagi 16 dapat 7. Oh, tak darab dulu. 112 Oh, bahagi dengan 16. Kan bagi dengan 16. So, Dapat 7. macam dapat 7? Saya tak hafal sifir 16. Hebatlah sifir kahwin. Okey, kita kahwin. Cepat kita guna sah kahwin 6, 12, 18, 24. Alah, kesian Puan Suzy. Lagi 30, 36. Lepas tu 36, 42. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita kahwin terus yang ini So 100, 12. 4 tambah 7, 112. So dapat 7. 112 tolak, kita dah habis itu. So kita dapat 7 biji gula-gula dalam satu paket. Betul? Jadi 12 paket dia bagi pada okey. So nak kena kira macam ni? Tolong berikan 12 paket bagi murid. 12 paket bagi murid. Jadi 7 darab 12 baliklah. Itu. Halah, janganlah buat kerja sia-sia. Okey, cikgu Eki, cuba fikir. 84. Cara paling cepat. Saya dah dapat jawapan. Bukan. Jawapan dia 28. 16 paket. Betul, jawapan dia 28. Jawapan dia Tapi 28. macam mana cara paling cepat? Cara paling cepat ialah 4 4 darab 7 gula-gula satu paket.
Macam mana saya fikir cara 4 ni? Dari mana datang 4 ni Cikgu LK? Oh, Cuba baki huraikan dia. sikit. 16 Ya. tolak 12 paket. Pandai Cikgu Pung. 16 ni tolak dengan 12 paket ni. Tu dapat 4 paket. Jadi 4 paket darablah dengan isi dia ada 7 biji gula-gula. Jadi kita dapat 28 gula-gula. Jawapan dia 28 D. Sebenarnya cikgu-cikgu ni saja je buat tak pandai, tapi sebenarnya diorang dah tahu jalan kerja semua. Cuma saja nak bersama dengan cikgu Hafiza ni. Jadi untuk itu cikgu memang sangat-sangat berterima kasih dengan cikgu-cikgu ni sebab diorang sudi teman cikgu sampai sekarang. Walaupun kita kehilangan cikgu LK, jangan risau. Kerana sesungguhnya kita ada di sini untuk sama-sama tengok lagi kalau adik-adik boleh masuk balik kan, kalau rasa tak puas hati dengan soalan yang jawab baru sebelum ni kan, boleh jawab lagi. Mana nak tahu link, mana tahu link, adik-adik pergi pada cikguputra.com, adik-adik masuk dekat bahagian soalan tadi, cikgu dah sediakan link soalan, adik-adik copy link ni dan paste di ruangan jawapan. Okey, di ruangan browser supaya dapat masuk untuk jawab next set dan sampai adik-adik dapat markah berwarna hijau macam adik Arfa, adik Izatul, adik Arfa, lagi adik Angelina. Angelina ni dah buat 2 kali baru dapat 100. Okay, by the way thanks, tahniah kepada 3 orang ni dan seterusnya lepas ni mungkin ramai lagi yang nak jawab. Teruskan menjawab, jangan serik. Okay, itu saja daripada cikgu pada petang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi untuk itu cikgu teruskan lagi kelas kita ni dengan kepada kita punya moderator. Dipersilakan. Baiklah. Namanya saya hilang sekejap tadi. Masa gangguan elektrik. Baiklah. Untuk itu terima kasih kepada semua adik-adik yang belajar bersama dengan kita pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada semua rakan konti. Sebelum itu, saya persilahkan Cikgu Yohanisa untuk sampaikan sepatah 2 kata. Sepatah 2 kata Okey, cikgu harapkan semua murid walaupun dalam bulan puasa ni teruskanlah untuk belajar dengan bersemangat tak kira lah di mana saja ataupun di Akademi YouTuber. Okey, jadi jangan lupa teruskan ikuti kelas-kelas kami semua. Okey. Baiklah, terima kasih Cikgu Yohanisa 10.4. Seterusnya saya persilakan Cikgu Pung. Tahniah Cikgu Putra telah berjaya membuat premier untuk matematik pada bulan Ramadan ini. Sekian, terima kasih. Wah, begitu ringkas. Terima kasih Cikgu Pung. Untuk itu, saya persilakan semula presenter kita, guru yang mengajar kita pada petang ini, dipersilakan Cikgu Putra. Okey, terima kasih Cikgu LK. Apapun cikgu ringkaskan ucapan cikgu petang ni pada 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Terima kasih hadir kemari, jumpa lagi di masa akan datang. Okey, over to you moderator. Baiklah semua, terima kasih kerana sudi belajar dengan kami. Walaupun bulan Ramadan, kita kena juga teruskan seperti biasa. Bukan bermakna bulan Ramadan kita kena lemah-lemah, kena muram, kita kena ceria. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tiba Ramadan kan. Bulan mulia yang ditunggu setiap tahun. Baiklah, untuk itu sampai jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi.
Sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.